Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak media kerana dalam satu jangka masa yang singkat saya memberikan notis untuk memanggil untuk membuat press conference ini. Tuan-tuan dan puan-puan dapat menghadirkan diri. Terima kasih banyaknya. Saya ingin mengongsikan laporan terkini berhubung dengan kejadian yang berlaku pada awal pagi tadi. Dan bersama-sama dengan saya pada petang ini ialah Datuk Seri Abdul Rahim, Pengarah Jabatan Ketenteraman Dalam Negeri dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Timbalannya Datuk Kaswadi dan Komander untuk Pasukan Gerakan Khas Datuk Masto, dan beberapa orang lagi pegawai kanan termasuk Datuk Ramli Yusof, Setiausaha Polis Malaysia. So pada pagi ini saya dikejutkan pada awal pagi dengan satu berita mengatakan bahawa telah berlaku satu kejadian tragik berlaku di Perlis sana, dan iaitu di sebuah kawasan kebun. Sebenarnya berluka di situ, berluka yang tebal yang dijadikan laluan oleh penyelundup-penyelundup daripada kedua-dua belah kawasan, iaitu di sebelah Thailand dan sebelah Perlis Malaysia, terletak lebih kurang 600 meter. Kejadian tembak-menembak yang berlaku ini berlaku lebih kurang 600 meter daripada pintu A3 dekat tembok sempadan nombor 9. Ada pos pasukan gerakan AM di situ yang kita panggil namanya pos TS9. So kejadian berlaku pada pukul 2.30, bermula pada 2.30 pagi. Dua orang anggota daripada Strike Force Company A, Battalion 3 PGA Senoi Perak Bido, dan dibantu oleh seorang lagi korporal daripada pos yang bertugas di pos TS9. Mereka berdua telah menunggang motosikal untuk menjalankan tugasan pemantauan untuk meninjau di kawasan laluan tersebut, yang merupakan satu denai denai di dalam beluka tersebut yang menuju daripada sebuah kebun getah dan berakhir dengan tembok sempadan. Jadi kedua-dua anggota ni sebut, apabila telah sampai dekat pinggiran beluka tersebut, telah meletak motosikal, memarkir motosikalnya di situ, dan mereka berdua berjalan kaki mengikut denai tersebut. Dan apabila lebih kurang 400 meter lebih kurang 400 meter daripada jalan, kedua-duanya tadi tiba-tiba terserempak. Terserempak dengan sekumpulan lelaki dalam tu. Kita boleh anggapkan lelaki 13 orang. Lebih kurang berbelas orang saya tak boleh bagikan angka yang tepat. Dan serta-merta daripada apa yang telah saya perolehi, berlaku tembak-menembak. Dan kedua anggota ini bersenjatakan pistol. Disebabkan mereka bertugas sebagai anggota peninjau. Mengumpul risikan. Mereka tidak menjalankan merupakan patrol, bukan dalam tugasan patrol, mana mereka dilengkapkan dengan senjata berat, rifle dan seterusnya. Dan dalam ketika itu juga apabila berlaku tembak-menembak, Korporal Baharudin ni tadi telah tercedera, berundur daripada tempat mula-mula berlakunya tembakan tersebut, dan berundur lebih kurang saya ingat dalam 4 ataupun 5 meter, dan dia rebah di situ. Dan beliau sempat mengarahkan kawannya seorang tadi, Korporal Nurihan, anak lelaki Tari ini tadi, untuk segera balik meminta bantuan. Di waktu yang sama juga, mendiang Korporal Baharudin ni tadi, senjatanya telah pun kehabisan peluru. Jadi Korporal Nurihan pun berlari menuju ke arah motosikalnya lebih kurang 400 meter daripada tempat kejadian tersebut, berjaya menunggang motosikalnya balik ke pos TS9 tadi meminta bantuan.
yang jaraknya lebih kurang dalam 200 meter daripada situ, dekat saja. Jadi apabila sampai di situ, hanya beliau sempat menekan horn motor tersebut dan sambil menyatakan bahawa berlaku tembak-menembak dan dia terus rebah di situ. Dan anggota di situ segera menghantarnya dengan menggunakan Land Rover untuk menghantarnya ke hospital. Dan apabila sampai di hospital, didapati dia menerima 3 das tembakan. Terdapat 3 butir peluru dalam badannya. Di perut, di rusuk, 2 di perut, 1 di rusuknya, di belakangnya. Ya. Jadi dalam masa yang begitu singkat, seorang pegawai yang bertugas di pos TS9 tadi berjaya mengumpulkan 5 orang dan bergegas ke tempat kejadian. Dan apabila dia sampai di situ dalam masa yang begitu singkat, tak sampai 3,5 jam, mereka telah menemui mendiang ini terbaring, dalam keadaan terlentang menghadap ke atas, dan pistolnya di bahu yang telah pun kosong, tidak ada peluru lagi di situ. Dan seterusnya penggeledahan dibuat. Sementara itu panggilan telah dibuat untuk mendapatkan khidmat ambulan. Dan dalam masa tidak sampai setengah jam daripada situ, iaitu daripada waktu tembakan lebih kurang dalam pukul 3.10 minit, 3 ke 3.10 minit, dan dalam pukul 4 ambulan pun sampai. Dan apabila dia sampai di situ, disahkan bahawa Korporal Baharudin ini telah pun menghembuskan nafasnya di situ, Dan apabila pemeriksaan dibuat, ke atas badannya terdapat kecederaan di bahagian perutnya, rusuk kanan. Dan seterusnya jenazahnya telah dibawa ke hospital, dan daripada hospital Tunku Fauziah terus dihantar ke hospital Sultanah Bahiyah di Alustar untuk dibuat postmortem. Jadi dalam kejadian ini, saya mewakili bidang M, berasa amat sedih dengan apa yang berlaku ke atas Korporal Baharudin ini. Tetapi di waktu yang sama, kami berasa begitu bangga sekali dengan semangat keberanian yang telah ditunjukkan oleh kedua anggota ini. Dalam keadaan yang terdesak begitu, mereka sempat melepaskan tembakan ke atas, ke arah kumpulan lelaki penyeludup ni tadi. Dan seterusnya apabila di awal pagi ini kita telah pun mendapat berita daripada pihak Royal Thai Police bahawa mereka telah menangkap 3 orang yang cedera, mendapatkan rawatan di Songkhla dan juga di Hat Yai. Di Thailand ini lebih kurang seperti juga di negara kita, di mana diwajibkan hospital ataupun klinik swasta ini melaporkan kepada pihak polis sekiranya berlaku di mana seseorang itu cuba mendapatkan rawatan akibat tembakan ke letupan ke apa semua. Jadi di situ pihak polis Thailand telah pun mengambil tindakan menangkap 3 orang. Dan seterusnya mereka berjaya menangkap seorang lagi rakan daripada kumpulan ini tadi selepas di soal siasat. Saya dimaklumkan bahawa 2 daripada rakyat Thai yang cedera ni yang ditangkap oleh pihak polis Thai, cedera di peha dan di leher, yang cedera di leher itu katanya kritikal. Dan yang lagi 2 orang tu, satu cedera di peha dan seorang lagi cedera di lengan, begitu. Ini bermakna mendiang Korporal Baharudin dan juga Korporal Nurihan tadi sewaktu tembak-menembak gelap, kawasan tersebut gelap, belukar. Jadi dapat juga mereka melawan, dan dalam usaha mereka untuk nak mempertahankan diri, dapat juga mereka mencederakan penyeludup ni tadi. So di sebelah Malaysia pula, pada jam selepas pasukan bantuan sampai pukul 4 pagi, 3.30 pagi, lagi bantuan daripada Komando Unit 69 yang memang digerakkan ke situ sehari sebelum itu. Ada 2 skuadron, 12 orang telah digerakkan ke tempat kejadian, dan apabila pemeriksaan dibuat di kawasan itu, pada jam 7 mereka menemui seorang lelaki juga warga Thai dan terus ditangkap dan mengaku bahawa dia adalah
salah seorang dalam kumpulan penyelundup itu tadi. Dan pihak Batalion 3 sendiri, ya, Sungai Perak, pasukan ini juga telah berjaya membuat pemeriksaan dan menangkap seorang lagi, juga warga Thai. So keseluruhannya yang sudah ditangkap 6 orang, iaitu 3 cedera, dan daripada 3 yang cedera ni semua di sebelah Thailand, dan seorang lagi yang tidak cedera di sebelah Thailand, di sebelah Malaysia 2 orang. Jadi 6 orang semuanya. Siasatan awal, soal jawab yang dijalankan ke atas, lelaki suspek yang ditangkap di sebelah Malaysia ni mengaku bahawa memang dia ada dalam kumpulan tersebut, dan dia mengaku bahawa mereka terkejut, ya, ketika mengangkat guni-guni yang mengandungi daun ketum dan juga ubat batuk daripada Malaysia hendak dibawa ke Thailand. Terkejut, terserempak dengan kedua-dua anggota pasukan gerakan AM ni tadi. Dan tidak semena-mena selepas itu kedengaran bunyi letupan. Dia pun melarikan diri. So tidak ada apa-apa yang suspicious dalam kejadian ini, ya. Memang daripada maklumat dan saksi mengatakan bahawa kejadian itu spontan. Ya, ini bukan ada macam satu deal turn sour misalnya, ya, contohnya cuba nak berunding dengan penyelundup lah tentang apa, tidak, ya. Saya juga dimaklumkan oleh Datuk Seri Rahim bahawa Batalion 3 PGA Sungai Perak ni tadi adalah satu-satunya batalion yang dikenali sebagai begitu beramanah apabila menjalankan tugas di sempadan ni. Dan mereka ni digeruni oleh penyelundup-penyelundup di sana. Memang mereka ni diketahui tegas. Dan CEO batalionnya, pegawai pemerintahnya, iaitu Superintendent Rosman, ni adalah seorang pegawai yang berpengalaman, bekas anggota pegawai daripada unit komando BAT 69. So maklumat tentang insiden tragik ini telah saya sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada awal pagi tadi, dan begitu juga dengan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, dan seterusnya saya telah mengongsikan fakta-fakta ini dengan Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afendi, dan beliau telah pun mengeluarkan arahan kepada pihak tentera yang turut berkawal di sempadan di sebelah Kelantan dan apa ni semua, Bukit Kayu Hitam atas, untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan mereka lah. So di pihak saya pula, di pihak PDRM, saya telah mengarahkan Datuk Huzair, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, bersama dengan tim forensik daripada Bukit Aman, membantu tim Siasatan Jenayah Perlis, dan juga daripada Ibu Pejabat Kontingen Polis Kedah untuk membuat siasatan terperinci di situ, ya. Saya mengarahkan supaya tidak ada apa-apa pun yang terlepas pandang, ya. Jadi apabila kita turunkan tim forensik itu, bermakna mereka seharusnya mengambil tindakan SOP siasatan yang selengkap-lengkapnya agar sekiranya kes ini dibicarakan kemudian, ya, kita akan mendapat, peluang untuk mendapatkan sabitan itu tinggi. Itulah. Jadi saya di sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih, penghargaan kepada pihak Royal Thai Police yang turut memberikan kerjasama dan telah terus menghubungi CPO Perlis Datuk Surina untuk menawarkan apa juga bantuan, ya, bagi mengesan, menjejak dan seterusnya menangkap, dan insya-Allah kita akan membawa mereka balik ke Malaysia untuk menghadapi proses undang-undang di sini. So itu saja yang nak saya kongsikan, dan di sini saya sebutkan bahawa kedua-dua anggota, iaitu mendiang Korporal Baharudin Ramli ini, ya, seorang anggota yang begitu berpengalaman, telah pun menjalani kursus komando 69, ya. Dan beliau telah pun berkhidmat selama 35 tahun. Dah 3 kali menerima surat penghargaan di atas perkhidmatan yang cemerlang, ya. Dan sementara Korporal Nurihan pula telah berkhidmat selama 17 tahun, berasal daripada, dilahirkan di Gombak tetapi dibesarkan di Bera, Pahang, ya. Dan beliau pun telah menerima 1 surat penghargaan dan 1 anugerah perkhidmatan cemerlang.
So kedua-dua anggota ni memang cemerlang dari segi perkhidmatan mereka. Sekali lagi bagi pihak warga PDRM, saya mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Korporal Baharudin Ramli ini tadi. Dan sebelum saya pulang daripada Padang Besar tadi, saya sempat juga singgah di Hospital Tuanku Fauziah di Kanga untuk meninjau keadaan Korporal Nurihan, dan saya dapati beliau dalam keadaan yang penuh semangat, stabil, walaupun terdapat 3 butir peluru di dalam badannya. Ya. Dan saya dimaklumkan oleh pihak Hospital Tuanku Fauziah, Dr. Osman, pengarahnya, bahawa salah sebutir daripada peluru tersebut telah menembusi ususnya. Ya. Sementara 2 lagi itu tidak mendebusi mana-mana bahagian ataupun organ penting dalam badannya. So, insyaAllah beliau akan sembuh, pulih kembali. Dan bagi pihak PDRM juga, saya membuat pengakuan di sini bahawa kita akan memberikan bantuan kebajikan sepenuhnya kepada kedua-dua keluarga ini. Lupa saya sebutkan bahawa mendiang Korporal Baharudin ini tadi, jasadnya, jenazahnya masih lagi di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta. Saya percaya sesudah postmortem ini nanti jenazahnya akan dibawa ke rumahnya di Battalion 3 Bido, ya, PGA Battalion 3 Bido, dan keesokan harinya akan dibawa untuk disemadikan di Kampung Sungai Sampo di Bahau, Negeri Sembilan. Dan saya telah pun mengarahkan supaya jenazah ini tadi dikebumikan dengan penuh tradisi penghormatan Polis Diraja Malaysia. Itu saja yang nak saya kongsikan. Ada apa-apa soalan yang apa dia? Laporan media daripada pihak Thailand menyatakan 13 orang dikatakan tadi, 13 orang. Ya, ya. Ada pelibatan antara warga kita dalam kumpulan? Ya. So, selepas itu tadi, ya, pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dengan pihak Jabatan Siasatan Jenayah Perlis dibantu oleh daripada Kedah, mereka telah melancarkan operasi besar-besaran menangkap ada 13 orang. Ya. 13 orang daripada beberapa 6 ataupun 7 kumpulan penyeludup yang dikenali, ya, yang disyaki. Dan daripada 13 orang ni dipahamkan bahawa 3 daripada mereka adalah warga Malaysia yang terlibat, ya, dalam insiden ini, iaitu mereka hanya menyediakan daun-daun ketum dan ubat batuk tadi untuk diseludup keluar. Ya. Tetapi kumpulan yang masuk ke Malaysia ni adalah rakyat Thai, ya, yang nak mengambil apa dia tadi, 7 guni yang kita jumpa di situ tadi, ya, 7 guni daun ketum dan ubat batuk di situ. So, ya, saya menjawab soalan saudara. Okey, lain-lain soalan? Ya. Ya. Sebelum ini, ya, pihak Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman telah pun mengadakan mesyuarat perancangan mengumpulkan segala maklumat. Ini ada kena-mengena dengan benteng, ya, maklumat. Dan salah satu daripada lorong tikus ni tadi, lorong penyeludup, inilah di tempat kejadian inilah tadi. So, sebab itulah apabila pihak Battalion 3 menerima maklumat mengatakan bahawa sama ada dalam masa 2 ataupun 3 hari ini akan berlaku kemasukan daripada Thailand untuk mengambil barang daripada situ. Jadi kedua-dua ni tadi, mendiang Korporal Baharudin dan Korporal Nurihan ni tadi, itu ditugaskan untuk membuat tinjauan, ya, untuk membuat tinjauan. So, ekoran daripada itu. Dan sebelum itu pada 12 hari bulan, ya, telah berlaku satu insiden di mana anggota daripada batalion yang sama telah ditembak. Ya, walaupun tidak kena, tetapi memang kumpulan penyeludup ni begitu agresif sekali, begitu marah sekali terhadap batalion kita punya anggota PGA yang bertugas di situ.
dan diikuti juga oleh satu lagi insiden tembakan ke arah mereka pada 15 hari bulan. 12 hari bulan November, 15 November dan awal pagi tadi kira 25 November berlaku tembak kejadian tragik ini. So jadi di situ sekarang di tempat kejadian saya telah mengarahkan komander Brigade Tenggara sendiri, Brigade Utara Senior Assistant Commissioner Abdul Ghani Muhammad G untuk mengepalai tindakan penjejakan susulan meningkatkan kawalan keselamatan di situ. Dan begitu juga dengan pegawai pemerintah Batalion 3 sendiri. Memang bukan cara kebetulan, memang ditetapkan apabila batalion dia move untuk mengambil tanggungjawab menjaga kawasan sepadan tersebut, pegawai pemerintahnya sekali akan turun ke sana. So itu yang sebab saya katakan tadi, saya juga dalam tragedi ini, saya juga rasa bertuah kerana pegawai-pegawai yang ada di situ adalah pegawai yang penuh berpengalaman. Ya, soalan lain? Ya. Mengapakah kumpulan Bet69 digerakkan ke kawasan itu 2 hari sebelum ni? 2 hari, macam mana soalan? Minta ulang? Komando Bet69 Ya. mengapakah digerakkan di kawasan itu 2 hari sebelum ni? Ya, betul. Mengapa? Sebab kita nak meningkatkan kawalan, sebab kita dah dapat maklumat mengatakan di kawasan tersebut penyelundup mengaktifkan aktiviti mereka lah untuk menyelundup. Jadi sebab itulah bukan saja unit komando Bet69 diturunkan untuk membantu, kita ada elemen-elemen lain juga kita turunkan di situ, ya. Dan pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Perlis, CID Perlis pun sudah pun ada perancangan untuk melakukan tangkapan ramai-ramai lah. Sebab daripada maklumat yang kita terima daripada narkotik, ya, daun ketum yang diseludup keluar itu dilakukan dengan cara barter trade. Ya, barter trade maknanya daun ketum daripada Malaysia masuk ke Thailand, dan yang masuk daripada sana pula adalah syabu, yaba, lagi berbagai-bagai lagi lah. Ya. So bukan ada cash transaction, tetapi daun ketum yang memang mendapat permintaan yang tinggi di sebelah Thailand dibeli dengan cara, dibayar dengan cara digantikan dengan syabu ataupun lain-lain pil dadah ni tadi. Heroin, yaba, orang kata pil kuda, ya, dibawa masuk sebagai balasannya. Jadi memang kita, sebagaimana yang telah saya katakan sebelum ini, bahawa dadah, ya, adalah musuh nombor 1 negara. Saya dah bagi tahu sebelum ini bahawa ancaman daripada gigatan dadah ni begitu serius sekali, ya. Ia telah menyerap masuk dalam jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi kerajaan. Dan daripada 1 Januari sehingga kepada kemarin 24 hari bulan, anggota PDRM saja yang telah ditangkap 277 daripada 1 Januari. Dan saya percaya masih ada lagi mereka yang dah terperangkap dengan penagihan syabu ataupun lain-lain dadah. Begitulah seriusnya. Saya itu warga PDRM. Yang lain ramai lagi. Itu sebab saya katakan usaha memerangi, membantras dadah ini dipertingkatkan. Dan itu sebabnya saya telah menulis surat kepada pihak Kementerian Dalam Negeri meminta berbagai-bagai peralatan baru, ya, untuk memperkasakan jabatan ini supaya kita dapat melancarkan mendapatkan kerjaan-kerjaan yang lebih besar. Di waktu yang sama, 15 sindiket memproses dadah dalam negara ini telah berjaya dilumpuhkan. That's how serious it is. Dalam masa 10 ataupun 11 bulan, ya, begitu banyak sekali sindiket, hampir 1 ataupun 2 makmal ataupun telah berjaya kita bongkar dan kita lumpuhkan. Beratus-ratus lagi yang telah kita tangkap. InsyaAllah besok kalau saudara-saudari perlukan statistiknya, ya, saya boleh kongsikan, boleh minta daripada Datuk Razarudin, ya. Boleh dapatkan kumulatif daripada 1/1, dan saudara-saudari akan tahu betapa seriusnya ancaman dadah dalam negara ini. So berbalik kepada insiden ini tadi, ya.
Jadi tu gugurnya Korporal Mendiang Korporal Baharudin ini adalah dalam misi yang begitu suci, sebagaimana saya sebutkan bahawa dadah adalah musuh nombor satu negara. Sebab itulah pengkebumiannya, insya-Allah ya, kami akan berikan penghormatan yang tertinggi ya, secara rasmi kepada Mendiang. Ya, ya. Sebelum ni sebab dah ada insiden tembak di situ. Ya. Boleh tak apa faktor menyebabkan penyelidik masih lagi nak gunakan laluan tu walaupun dia dah tahu ada risiko penguatkuasa di situ? Ya, itu adalah cubaan untuk menakut-nakutkan. Dan mereka tersalah apa ni lah. Sebab Batalion 3 PGA Semenanjung Perak ni dia orang tak takut. Ya, mereka tak takut. Tujuan itu adalah taktik untuk menakut-nakutkan pasukan gerakan AM. Begitu juga di sebelah Kelantan dan apa, di mana lastik digunakan ataupun senapang angin digunakan untuk menembak pos-pos kawalan di situ. Jadi dalam konteks ini juga ya, sebelum ini saya pernah mengajukan kepada kementerian supaya kami dibekalkan dengan kereta-kereta perisai yang baru. Kereta-kereta perisai yang baru, bukan spek militeri ini ya. Bukan spek militeri yang begitu mahal harganya, canggih, tetapi spek untuk polis, di mana ia hanya bulletproof untuk sesuatu senjata ya. Dia bukannya yang apa ni, yang canggih dan yang begitu mahal ya. Mungkin harganya berjuta-juta ringgit sebuah. Tetapi inilah yang kami telah angkatkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, dan saya dimaklumkan bahawa pertimbangan diberikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri supaya permohonan kami ini diluluskan segeralah. So dengan insiden ini tadi, kita nampak betapa bahayanya nyawa anak buah saya yang bertugas di sepanjang badan. Dan apabila saya buat tinjauan tadi di situ, saya dapat rasakan betapa terdedahnya mereka kepada taktik-taktik jahat yang digunakan oleh penyeludup ini, tembak curi. Oleh kerana tembok tersebut begitu hampir dengan pos, begitu hampir dengan jalan yang kita gunakan untuk keluar dan masuk ke kawasan sepadan tersebut. Dan mereka boleh berselindung di sebalik itu dan mengambil apa ni lah, melakukan tindakan-tindakan pengecut ni tadi, menembak ke arah petugas-petugas PDRM di situ. Mangsa 2 orang untuk membuat bisikan dan sebagainya. Ya. So selepas ini adakah anggota ini akan dibekalkan dengan senjata yang agak senjata berat? Dia begini, saudara ya. Dia apabila dalam tugasan pasukan gerakan AM ni, dia ada jenis-jenis tugasannya. Apabila dia melakukan tugasan untuk mengumpul risikan, dia mestilah dalam keadaan yang bersenjata ringan. Ya, senang dia nak move di dalam itu. Mungkin dia terpaksa meniarap, merangkak di dalam beluka tersebut. Ya. Apabila dia menggunakan senjata yang panjang, laras panjang ini tadi, menyusahkan. Jadi insiden yang berlaku ni tadi ya, bukan tidak ada di dalam pertimbangan, perkiraan, ya, tactical dalam pasukan gerakan AM ni, ya, bukan tidak ada. Tetapi itulah yang saya katakan tadi, ia berlaku spontan ya. Dan kawasan itu gelap dan mungkin dia menggunakan lampu yang apa ni untuk nak merintis denai tersebut. Dan terserempak, dan saya sampai di spot yang berlaku tembak menembak. Itu memang di situ kalau kita pun memang terkejut lah. Maknanya kedua-dua pihak ni akan bila terserempak dia akan rasa terkejut lah dari situ. Dan siapa yang memulakan tembakan atau tidak, saya belum dapat lagi maklumatnya. Okay. Tetapi memang di dalam MO-nya, SOP PGA, ya, mereka yang ditugaskan untuk nak membuat tinjauan, ya, mereka sentiasanya bersenjata dengan pistol saja. Ya. Dan apabila ia kedua-dua ni tadi, anggota ni tadi bergerak keluar daripada pos mereka jam 9 malam. Ya, jam 9 malam. So apabila kita berjalan di atas denai dalam gelap, ya, kita tidak boleh berjalan seperti kita berjalan di atas jalan raya, ya. Dalam beluka tebal di kiri kanan, denai itu kecil sempit saja. Jadi berjalan perlahan-lahan dalam gelap tersebut, ya. So daripada pukul 9 dia ada di situ
Mungkin dia tunggu kat satu spot, tak ada apa-apa, dia berjalan ke depan lagi. Dia tunggu kat satu spot, tak ada apa-apa lagi, dia berjalan ke depan lagi. Dia begitu. Dan sekiranya terkesan, ya, tanggungjawabnya apabila terkesan saja pergerakan manusia, dia akan segera melaporkan balik kepada untuk mendapatkan bantuan. Dan dia tidak dibenarkan untuk engage. Ya. Dan selalunya peranan dia ialah untuk balik dan melaporkan, menyampaikan maklumat tersebut, sama ada disampaikan dengan alat komunikasi, ataupun dia membuat tactical withdrawal, keluar balik ke pos, minta bantuan. Tetapi ini saya sebutkan tadi, spontan berlaku begitu. Ya? Maknanya kontak daripada pihak sebelah, sebab dia tak ada kontak lagi kan? Belum. Kontak daripada pihak yang tentera semua tu lah, yang melepaskan tembakan dahulu. Kita tidak tahu lagi siapa yang melepaskan kenakan. Tetapi daripada tangkapan yang berjaya dilakukan awal pagi tadi, dia mengaku bahawa dia dalam kumpulan tu, dia terkejut, dia terserempak, dia tak sangka bahawa ada polis di situ. So, kita pun tidak dapat menyoal banyak kepada Korporal Nur Rehan yang cedera tersebut, ya. Hanya dia mengatakan bahawa dia okey, dia kata, dia rasa ni, terima kasih. Dan kita hanya memberikan kata-kata semangat kepada beliau lah. Itu tadi saya jumpa sebelum dia dibawa masuk ke OT, ya, Dewan Pembedahan, untuk nak menjahit balik usus ni tadi yang bocor akibat peluru tembakan tadi. Senjata apa digunakan? Anggota saya menggunakan pistol. Senjata yang Anggota saya menggunakan pistol P99. Dan di pihak sana saya masih tunggu laporan daripada forensik untuk dapatkan, dan oleh kerana ketiga-tiga butir peluru dalam badan tu belum dikeluarkan tadi, kita belum tahu lagi lah, ya. Tapi tim forensik akan terus berusaha mencari kelongsong di tempat kejadian. Tan Sri, kejadian tembak ni sudah banyak. Malah saya pernah pergi ke salah satu Okey. pos di sana. Okey. Tembakan dan sebagainya. Ya, ya. Nampak angin pecul dan sebagainya. Betul. Bagaimana kerjasama di antara pasukan TAI selepas ini, kerana kawasan mereka yang melepaskan tembakan daripada pos kita 50 meter, 100 meter. Ya. Baru-baru ni berlaku satu insiden di mana anggota kita ditembak dengan senapang angin. Dan perkara ini telah segera kita salurkan kepada rakan kita di seberang, dan mereka bertindak dan dapat menangkap penembak tersebut untuk diserahkan kepada kita untuk diambil tindakan. Begitu, kerjasama baik daripada pihak Thailand. Dalam konteks ini memang baik, ya, membanteras jenayah ni. Jadi tadi ketika saya di sana, ada seorang Lieutenant General daripada Bangkok turun, tetapi tidak kesempatan untuk berjumpa dengan saya lah. Beliau dikatakan telah menghubungi CPO Perlis dan menawarkan apa juga bantuan yang diperlukan. Dan mereka memerlukan info-info daripada kita supaya mereka dapat menjalankan tindakan untuk mengesan, menjejak dan menangkap kumpulan yang lari di sebelah sana. Dan kita dah kenal pasti, kumpulan rakyat Malaysia jadi penyelundup ni tadi, ya, dalam kes ni tadi. So kita sedang memburu ahli-ahli kumpulan ni, termasuk ketuanya. Ya, kita dah dapat namanya. Saya tak dapat kongsikan di sini. Ya, kita dah dapat maklumat tersebut. Dalam dia aktif, baik-baik ini. Dengarnya dah lama jugalah. Ya. Dan setakat ini berapa banyak sindiket penyeludupan yang kena pasti dalam Malaysia? Sorry. Sindiket yang terlibat dalam tu berapa banyak sindiket yang kena pasti? Saya di sepadan daripada 7. Saya dimaklumkan tadi angka 7 kumpulan yang dikenal pasti aktif di situ. Tapi ini salah satu ke ataupun Salah satu. salah satu di antara 7 kan? Ya. So, diorang memang bersenjata ataupun Saya dipahamkan mereka tidak bersenjata. Yang bersenjata di pihak Thailand yang datang masuk untuk ambil barang. Mereka tidak mampu nak bawa, nak pergi ke tembok tu untuk nak dibuang, melepasi tembok dan pagar berduri di atas tu. Pihak Thailand yang menggunakan tangga panjat tembok tu masuk ke Malaysia, yang menggunakan denai tersebut menuju ke tempat spot yang telah pun dipersetujui, di mana guni-guni syabu dan ubat batuk tersebut ditinggalkan. Dia dah ada communication di situ. Sebab itu dalam beberapa kejadian di sepanjang sepadan, ada rampasan-rampasan yang telah dibuat oleh pihak PGA di mana tidak ada tuan punya. Kita terserempak. Jadi belum kesempatan orang di seberang sana datang untuk mengambilnya,
kita dah jumpa barang tu, kita rampaslah, bawa balik. Ya, dah bertan-tan dah di situ, ya. Last question daripada saya lah. Kejadian ni dah banyak kali kita cakap, tetapi pada masa yang sama akta kita agak kurang Ya. loose gitu, kerana boleh tanam tetapi Ya. tidak boleh jual, tidak boleh memetik dan sebagainya. Lebih 30 kebun baru ini dibongkar. Adakah Ya. ini adalah masa yang PDRM lihat? Sudah, sebenarnya perkara ini telah dibawa, diangkatkan untuk dibincangkan di pihak Kementerian Dalam Negeri dan dibawa ke pihak Jabatan Peguam Negara, dibawa kepada Jabatan Kementerian Kesihatan, ya. Semua ini telah dibincangkan. InsyaAllah, ya, perkara ini akan dimuktamadkan. InsyaAllah tidak lama lagi lah, ya. Sebenarnya, ya, ada orang mengatakan bahawa apa salahnya sekiranya kita minum air ketum. Sebab itu amalan tradisi sejak 100 tahun dulu ke atau 200 tahun dulu, sebelum adanya Panadol, sebelum adanya ubat-ubatan pil-pil apa ni tadi digunakan, ya. Jadi masalahnya apabila dicampur aduk dengan pelbagai apa ni, ya, oleh kita punya lab technician kita lah yang cerdik pandai di sini dengan tujuan yang tidak baik, ya. Jadi itulah sebabnya ketum ni jadi buruk imejnya. Jadi saya tidak mahu argue di sini, ya, mengatakan bahawa ketum ni baik, ini tidak baik, itu tidak. Oleh kerana semua pihak, ya, mempunyai pandangan masing-masing, insya-Allah, ya, akan ada satu keputusan muktamad berhubung dengan perkara ni. Memang pelik, ya, boleh tanam tapi tak boleh itu. Tanam tak salah. Jadi kalau tanam tak salah, apa salahnya kalau ni dalam kawasan rumah kita, kita ambil lah daun ni, kita rebuslah, kita minum, kan. So undang-undang tu di situ kelabu, ya, keliru di situ, orang keliru di situ. InsyaAllah akan dimuktamadkan, ya, untuk kebaikan semualah. Ya. Adakah ketum itu adalah main business sedikit ni ataupun ada business lain yang orang buat? Sebab saya sebutkan tadi dia barter trade, ya, daripada Malaysia ketum bercampur dengan ubat batuk. Dalam kes ni tadi ada ubat batuk. Cuba dibawa ke sana. Dan daripada sana pula yang masuk lagi heavy. Heroin, syabu, apa lagi? Ganja, yaba, apa lagi? Masuk dari sana. Dia barter trade. Itu sebabnya kita mesti halang aktiviti penyeludupan ketum. Dan kita mesti tangkap mereka lah. InsyaAllah kita akan gempur habis-habisan. Adakah ketum tu terlampau mahal pasaran dia di Thailand? Sebab bila kita tahu heroin, syabu tu semua agak mahal. Ya. So bila dia boleh barter trade tu ada harga. Saya dipahamkan harga ketum RM30 sekilo. Itu yang dia beli di sini. Tapi di Thailand, Oh, di Malaysia dia harga dia RM30. Apabila dibawa oleh kedai-kedai ni tadi untuk dibawa ke sana, dia melibatkan kos. Minyak diesel dia, lori dia. Ceritanya ibaratnya begitulah, ya. Ada kos terlibat. Risiko mereka ditangkap. Jadi sindiket ni tadi yang berani menceroboh masuk, ambil barang tu untuk dibawa ke sana. Jadi harga dia meningkat. Harga dia meningkat. Tujuh bunyi dan berapa kuantiti? Masih pihak forensik masih lagi Jadi selepas ini tuan-tuan boleh dapatkan, ya, daripada Datuk Surina ASCPO. Saya telah arahkan beliau untuk berkongsi apa juga maklumat berhubung perkara ni. Selagi maklumat tersebut tidak memberikan apa-apa negatif impact kepada kes ni kemudian hari lah. Yang lain tu dia boleh kongsikan bersama pihak media. Saya dipahamkan tadi ramai yang dapat masuk ke tempat kejadian tu. Saya bagi tahu mereka boleh masuk ke situ. Adakah ini kejadian tembak-menembak yang pertama di kawasan itu? Yang pertama. Okey. Ada apa lagi? Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ya. Saya nak ngomongkan 3 kali kan? 3 tu. 12, 15, 25. Ya, 12, 15, 24. Ya. Hari ini 24. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Okey, jom. Kalau ada apa-apa nanti boleh tanya toke dia. Tambahan. Okey, Assalamualaikum. okay, guys.